أزواج ذرية أهل بيته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من المؤمنين شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati ya Allah. Sinarilah hati-hati kami ini dengan sinaran hidayah darimu. Kama nawwartal arda binuri syamsik, sebagaimana Dikau telah menyinari bumi ini dengan sinaran mentari. Allah manfa'na bima 'allamtana ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi diberi taksidi oleh Allah untuk sama-sama hadir ketika dalam majlis ilmu, lagi menyambung pelajaran kita menerusi kitab sifat solat Nabi yang sahih. Nah, itu kita telah menyentuh bab yang pertama, ciri-ciri solat Nabi yang sahih, dengan mengupas satu pertanyaan, mengapa seseorang itu bersolat tetapi dia masih melakukan dosa dan maksiat. Dan kupasan kepada soalan ini jelas bagi kita bahawa orang yang bersolat tetapi tidak terlepas dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat disebabkan solat yang ditunaikannya itu adalah tidak mengikuti tata cara dan peraturan solat yang sebenar sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita dapati jika seorang itu belajar tentang rukun solat, syarat sah solat, tahu perkara-perkara yang membatalkan solat, juga elemen yang berkait dengan sunat-sunat solat, nescaya dia dapat menunaikan solat dengan baik dan sempurna, dan insya-Allah akan ada penghasilannya untuk dirinya. Sekaligus kekuatan itu dijadikan anjakan untuk dia sukakan kebenaran, bencikan kejahatan dan kemungkaran, dan melepaskan diri daripada belenggu maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maksudnya sesungguhnya salat yang sempurna boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ingatlah Allah dengan ingatan yang banyaknya, yang maha agung, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Berdasarkan pada keterangan ini, jelas bagi kita bahawa mempelajari tata cara salat, rukunnya, syarat sahnya, sunatnya, perkara yang membatalkan dan yang menyempurnakannya adalah satu kewajipan yang tidak boleh dicuaikan oleh setiap individu Muslim. Justru bagaimana kalau kita nak meletak diri dalam keadaan zon selesa, kita boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh gerak, suka, ria, kita rasa hidup kita bahagia. Tetapi mungkin kita terlupa bahawa hidup suka, ria kita itu sebenarnya bergelumang dengan dosa dan noda, akibat kita tidak memperuntukkan masa untuk belajar akidah yang sahih, ibadat yang sempurna, dan memperolehi atau mempersembahkan akhlak yang mulia.
senario ini semuanya termaksud dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat 4 tu, ayat atas sekali, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 56. Begitu juga orang yang tidak mempelajari tentang tata cara solat dengan sempurna, boleh kita kategorikan sebagai orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab dia ingkar tentang kewajipan yang telah difardukan ke atasnya. Akazzabtum bi ayati wa lam tahitu biha 'ilma amma za kuntum ta'malun. Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah, padahal ilmu kamu tidak meliputinya? Atau apakah yang telah kamu kerjakan? Jadi dalam ayat ini Allah tanya orang yang tidak beriman kepada Allah, kamu untuk buat apa? Habis masa, habis tenaga, habis harta, habis nyawa atas muka dunia ni, perintah-perintah Allah tidak kamu fahami, tidak kamu lakukan dengan sempurna. Jadi orang yang tidak memahami perintah Allah, tidak beriman dengan Allah dan tidak akur pada larangan Allah itu, mereka dikategorikan sebagai orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian marilah kita merenung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kewajipan bagi setiap individu muslim. Ada lelaki, wanita, perempuan yang matang. Begitu juga dengan orang politik, ahli perniagaan, orang sibuk macam mana pun, menuntut ilmu merupakan satu kewajipan ke atas diri. Kita juga tengok beberapa ayat yang berkaitan penjelasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat-sifat mereka yang beriman dan sifat-sifat mereka yang mendustakan ayat Allah. Bagi mereka yang beriman dijanjikan ganjaran, ketenangan dan kejayaan dunia akhirat. Manakala bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah disifatkan sebagai tidak mendengar ataupun pekak, berada dalam platform kesesatan dan dijanjikan siksaan azab yang sengsara di akhirat. Di dunia mereka ditimpakan dalam malapetaka, musibah atau bencana sebagai peringatan dan pelajaran untuk mereka, dan di akhirat mereka ditimpa azab yang berat. Dalam kategori kita untuk menuntut ilmu, dalam usaha kita untuk menuntut ilmu ini, kita perlu jelas bahawa menuntut ilmu satu kewajipan yang tidak boleh dicuaikan atas setiap individu muslim. Yang keduanya, dalam usaha kita memperoleh ilmu dan mengamalkannya, jangan kita mudah akur kepada slogan-slogan kosong yang menghalangi kita dari menuntut ilmu. Antaranya ada orang mendakwa, tak payahlah pergi mengaji jadi pening, mengaji ni susahlah, ustaz tu kata begitu, ustaz ni kata begini, mana satu kita nak ikut, mazhab tu kata begitu, mazhab tu kata begini. Jadi mengaji buat benar, buat letih, buat peningnya. Jadi slogan atau dakwaan begitu sebenarnya menjauhi manusia daripada ilmu, menjauhi manusia daripada mendekati Allah, dan akhirnya menjadikan manusia berada dalam kesesatan. Jadi tidak ada alasan nak menjauhi ilmu semata-mata. Masalah fiqh itu adalah masalah yang menjadi perselisihan pandangan di kalangan ulama. Tidak ada alasan sama sekali. Katanya bermudah bagi kita. Kalau kita belajar bab fiqh, kita Malaysia ni ikut mazhab Syafi'i. Mazhabul awam, mazhabul mufti. Pandangan orang awam ini adalah pandangan mufti. Jadi oleh kerana kita ada mufti, ada majlis fatwa kebangsaan, maka majlis fatwa kebangsaan lah yang akan menjelaskan segala perihal hukum hakam dalam bab-bab fiqh. Jadi tak sulit bagi kita. Bila kita ikut majlis fatwa kebangsaan, maka tanggungjawab kita untuk mencari bukti, menganalisa, mendapatkan pencerahan itu sudah tidak terbeban lagi pada kita. Okey. Kemudiannya satu perkara yang melibatkan soal agama itu boleh dituruti dengan jelas oleh setiap umat Islam yang berada di negara-negara umat Islam, terutamanya di Malaysia. Dan kita juga perlu memahami
Galakan menuntut ilmu itu begitu banyak dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita, begitu juga hadis yang hasan dan hadis-hadis yang sahih. Okey, dan dalam cara kita mendapatkan ilmu ini, haram kita mengeksploitasi rukhsah. Haram kita mengambil kesempatan di atas kelonggaran. Rukhsah ni kelonggaran yang diberikan hukum syarak untuk kita lakukannya. Okey? Haram untuk kita mengambil kelonggaran yang diberikan oleh hukum syarak, sedangkan kita tidak berkelayakan untuk mengambilnya. Contohnya, haram kita meninggalkan puasa tanpa sebarang alasan. Kita bukan orang uzur, kita bukan orang musafir, kita bukan orang yang menanggung kesusahan seperti mengandung atau sakit yang kronik. Tak ada apa pun alasan bagi kita. Jadi kita meninggalkan puasa yang wajib dengan sengaja, maka hukumnya haram dan berdosa. Begitu juga kita jamak dan qasar solat dengan tanpa alasan yang munasabah. Kita bukan musafir, kita bukan sakit, kita bukan orang uzur, kita tidak ada apa keperluan pun. Bila keluar rumah jamak macam orang Syiah, setengah-setengahnya macam orang Wahabi. Bila berjalan sikit daripada jarak yang dekat, tak sampai satu marhalah pun dia orang jamak dan qasar. Jadi perbuatan begitu hukumnya haram, kerana mengambil kelonggaran hukum syarak bukan pada tempatnya. Bahkan seorang itu tidak layak untuk mengambil rukhsah yang bukan pada haknya. Hakikatnya manusia seperti itu, dia bukan ikut ilmu, bukan ikut ulama, dia ikut hawa nafsu, ikut suka dia je. Rasa semaya nak jamak. Dia rasa nak tayamum. Dia rasa apa nama ni, untuk tidak berpuasa, dia tidak puasa. Itu hakikatnya bukan ikut ulama, tetapi mengikuti hawa nafsu. Dan kalau kita teliti dalil-dalil dalam Al-Quran begitu banyak bagi kita tentang amaran Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang selalu mengikut hawa nafsu, serakah. Antaranya firman Allah dalam surah Al-Furqan surah 10 tu, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila." Al-Furqan ayat 43 hingga 44. Maksudnya, jelaskan kepadaku wahai Muhammad tentang manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Maka apakah kamu wahai Muhammad dapat menjadi pembela ke atas mereka? Ataupun apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak berkenaan. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi penjelasan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa manusia yang mengikuti hawa nafsu ini berada pada tata cara kehidupannya itu sendiri. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak boleh lagi untuk membimbing mereka. Apa yang Nabi sampaikan mereka tak terima, apa yang Nabi larang mereka langgar. Perbuatan begitu dilakukan oleh mereka sebab mereka semata-mata ikut suka hati mereka aja. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan begitu tidak boleh lagi menjadi pembela ke atas sikap dan tindakan hawa nafsu mereka. Mereka dengar tapi tidak mentaati perintah baginda. Mereka ada akal fikiran, tetapi akal fikiran itu tidak diekspresi, bahkan dimandulkan. Dan tata cara kehidupan mereka sebenarnya bukan manusia, bahkan seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk sesat daripada binatang ternak. Jadi dalam perumpamaan ini Allah jelaskan pada kita bahawa manusia yang mengikuti hawa nafsu serakah ni lebih sesat hidupnya daripada binatang ternak seperti lembu, kambing, kerbau, itik, ayam. Allahu Akbar. Cuma manusia tak rasa dia sesat. Dia tak rasa dia sesat. Dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak zakat, dia tak tutup aurat, dia makan tak kira halal, haram, cakap, menipu, dia tak rasa dia sesat. Dia rasa dia macam bagus je, macam comel je, macam baik je. Dan dia fikir, tak apa, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kita buat dosa dulu. Bila kita nak kencing kerja 55 tahun ke 60 tahun, dia taubat lah. Dia menyangka begitu. Benarnya itu sangkaan itu juga disuburkan oleh hawa nafsu akibat daripada tata cara hidup yang sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang padamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Tengok sikap musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda sallallahu alaihi wasallam bawa ajaran yang tak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka, lalu mereka menyombongkan diri. Maka mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dengan nabi-nabi yang lain dan beberapa orang lain. Nabi yang diutuskan pada mereka bunuh. Ini perihal manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kerana itu dalam ayat ini disebut afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah umpamakan, kamu tak lihat ke wahai Muhammad bahawa ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, mereka tak terima. Dengar dengan telinga, dengar kanan, keluar kiri, nampak dengan mata, tetapi penglihatannya disia-sia. Kemudiannya ada akal fikiran, tak nak fikir. Ada hati, tak berhati. Disifatkan sebagai sesat barat seperti binatang ternak. Kerana hawa nafsu tu bersikap menyombong diri. Dan bila Nabi SAW sampaikan pada mereka, begitu juga keadaannya. Dan kisahnya dengan nabi-nabi lain pun begitu juga. Dan bila mereka tidak berpuas hati dengan dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi SAW terdahulu, dan mereka bunuh. Ini kes-kes ni bahagian besarnya berlaku di kalangan Bani Israel. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi al-haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka bukan saja tak terima seruan para nabi, mereka marah seruan itu, bantah, larang, tangkap, dan mereka bunuh. Itu disebabkan kemalampauan sikap mereka berdasarkan hawa nafsu ammar. Begitu juga ayat-ayat yang lain, dalam muka surat sebelah tu, ayat Al-Maidah 70, begitu juga An-Nisa 135, dan surah Shad 26, dan begitu juga dengan Al-A'raf 176, Al-Kahfi 28, begitu juga dengan Al-Qasas 50, dan surah Al-Jasiyah 18, dan begitu juga Al-Maidah ayat 77. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahaya mengikuti hawa nafsu ammarah hingga kita berpaling kebenaran, rela berada di terminal kesesatan, dan akhirnya kita terjerumus ke kancah kesesatan dan penyelewengan. Daripada cetusan ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui bahawa ilmu suludin melarang seseorang itu daripada mengikuti hawa nafsunya. Ini yang disifatkan dalam ilmu suludin sebagai taklid buta, ikut nafsu. Imam Al-Laqani dalam matanya, iz kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tabdidi. Assalamualaikum. Barang sesiapa yang bertaklid dalam urusan tauhidnya, maka imannya tak terlepas daripada keraguan. Dan kita nak faham tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat, qada-qada, kita diikut buta tuli je. Bila ada syubhat, bila ada kemusykilan, kita pun tak faham dah. Jadi bagaimana kita nak katakan kita bertauhid, sedangkan ikatan tauhid kita itu mudah terlerai dengan syubhat atau kesamaran yang dilontarkan. Allah. Dan mencari pendapat yang paling mudah pula dalam bab fiqh, salah satu daripada perbuatan mengikut hawa nafsu. Nah, kita buat rumusan mudah. Kita ni malah belajar, malah mengaji, malah bertalaki.
Kita buat rumusan mudah dalam fiqh. Dia kata dalam fiqh ada 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali. Kita tengok 4 mazhab ni, apa hak paling mudah dengan diri kita, kita ambil ya. Sebenarnya kita bukan ikut mazhab 4 pun, kita ikut nafsu kita sendiri. Jadi mazhab kelima, mazhab sendiri yang berhak. Tu mazhab sendiri yang berhak. Mazhab awam sekarang ni, mazhab sendiri yang berhak. Mazhab ISA, ikut suka aku. ISA pun tak ada, tapi dia ikut lagi ISA, ikut suka aku. Ia sesuatu yang terlarang lagi haram, bagaimana yang dijelaskan oleh ulama. InsyaAllah saya akan membicarakan topik ini akan datang insyaAllah. Sebu kita ni dia tulis kitab ni kat-kat, lepas tu dia simpan, lepas tu pergi buat aktiviti lain pula, lepas tu nak sambung pula. Jadi bila kita baca kronologi penulisan ni, kita dapat tahu. Nah, memang pun jarang kalau ulama-ulama, jarang je di kalangan ulama atau aulia terpilih yang tulis buku secara direct, itu jarang sekali. Cumanya kalau buku yang tebal, yang panjang pembahasannya, ditulis berperingkat demi peringkat. Ia sesuatu yang terlarang lagi haram, bagaimana yang dijelaskan oleh ulama. Okey. Dan kita tengok keterangan hadis daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufatul jannatu bil makarihi wa hufatun nar bis syahwat, rawahu Muslim. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyelerakan hawa nafsu di dunia, ataupun dikelilingi oleh perkara-perkara yang dilarang. Manakala neraka pula dikelilingi oleh perkara yang menyeronokkan hawa nafsu. Syurga semua dikelilingi oleh benda-benda yang bersifat tegahan. Tengok, kalau kita tak minum arak, tak masuk syurga. Kalau kita tak judi, tak zina, tak curi, tak mengumpat, tak bunuh, tak rogo, tak cela, tak makan hamu, itu ada ganjaran-ganjarannya. Dan ganjaran ni yang menjadi tiket oleh syurga. Jadi bila syurga dikelilingi oleh sesuatu yang dilarang, jadi hawa nafsu kita tak suka. Larangan Allah tu menjadikan hawa nafsu kita tercengang. Patutnya kita enjoy ya. Kita tengok orang kafir semua enjoy. Nak pegang, nak salah, nak peluk, nak cium, nak judi, nak arak, nak mabuk, nak rasuah, nak menyeleweng, nak salah guna kuasa. Tak ada dosa pahala. Tapi bagi kita apa nama ni, semua tu dilarang. Jadi hawa nafsu kita tersentak. Tu kita kata kita diuji dengan nikmat. Satu lagi kita diuji untuk bersabar. Diuji dengan bala. Ini kita perlu bersabar. Bila kita diuji dengan nikmat, masa kita senang, orang tawar, rasuah, salah guna kuasa, tak apa. Kita boleh sabar sebab kita tahu kita ada duit, ada kesenangan, ada kemewahan. Tapi bila kita miskin, bila kita sakit, bila kita terpaksa, bila kita terbelenggu dengan kemudaratan, orang tolong kita, dan di sebalik pertolongan tu mereka nakkan kita melakukan salah laku ataupun rasuah. Itu nak kena sabar di atas nikmat dan sabar di atas bala yang menimpa kita. Dan neraka pula dikelilingi perkara yang menyeronokkan hawa nafsu. Nak masuk neraka mudah, ikut nafsu lah. Ikut nafsu, ikut aku. Orang kata, kenapa tak semayang ni? Ikut aku. Kenapa tak tutup aurat ni? Kenapa pakai ketak pada senak ni? Ikut saya. Suami saya. Bapak saya tak marah pun. Dia jawab macam tu. Suami saya tak marah pun, tak kisah pun. You siapa? You nak cakap-cakap macam ni? Tak, kita ustaz, alim ulama, tok guru. Kita al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita promosi kebaikan, kita cegah kemungkaran. Dan cara pendekatan kita itu dalam konteks suruh benda baik, cegah benda mungkar, berperingkat-peringkat. Kalau kita ada kuasa, kita guna undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, kita tak ada kuasa, kita guna dengan lisan kita untuk memberi penjelasan. Dan kalau kita tak mampu cakap dengan lisan kita memberi penjelasan, kita tegah dengan isi hati kita, bahawasanya kita pun tak rasa dengan situasi berkenaan. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak sempurna keimanan kamu sehingga nafsu kamu meneruti keseluruhan apa yang aku bawakan.
Jadi jangan kita ambil perintah dan larangan Allah ni separuh-separuh ikut selera kita ikut, tak kena selera kita maka kita buang. Jangan. Itu disebutkan la yu'minu ahadukum ay la yukmilu iman ahadukum hatta takuna hawahu tab'an lima jitu bi. Tidak sempurna keimanan kamu sehingga nafsu kamu itu mengikuti apa yang telah aku bawakan melalui wahyu-wahyu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita tengok pagi, kita nak mari belajar, kena tak kereta, kena bayar tu, kena isi minyak, habis masa, habis tenaga. Tapi kalau pagi-pagi ni kita sarapan, lepas tu tengok televisyen sikit, lepas tu kita tidur, bangun zuhur, makan tengah hari, okey lah. Seronok lah. Awak baru kahwin sikit, seronok lah. Pas sarapan, peluk bini, tidur, ikan selimut, bangun zuhur. Macam tu lah. Tu pergi pasar, pergi beli barang dapur, basuh kereta apa semua, duduk kat shopping kompleks. Makan-makan sikit, buat anak bini jalan-jalan. Okey lah. Tapi ilmu tak ada. Lepas tu kita berangan-angan nak masuk syurga. Berangan-angan nak masuk syurga. Allah Rabbi la ilaha illallah. Ya, benda yang menjadi tarikah hawa nafsu. Kita boleh tengok. Surau masjid tak ada orang. Stadium penuh orang. Tengok bola-bola. Tahniah penyokong Direct Warriors lantang menang 3-0. Membelapah, membedil ATM. Bedil bom tembak macam dah. Antaranya Pia tembak apa di ATM. Pokido, Francis Pokido tembak ATM. 3-0. Selangor pun menang 2-0 dengan Sam Derby. Ramai orang tengok bola. Ribu-ribuan orang tengok bola. Tapi masjid apa orang lepas-lepas pasca Aidilfitri ni, lepas raya ni, masjid apa orang ada? Dia boykot McDonald. Kita sendiri dia boykot masjid. Boykot McDonald. Kita sendiri boykot Quran. Itu perangai orang Islam. Perangai macam Yahudi. Mulut benci Yahudi, tapi hati perut dah pergi kepada Yahudi. Tu orang kita. Mana masjid ramai-ramai tu pergi mana? Balik semula jemaah je ramai orang. Lepas tu tak ada. Surau penuh-penuh dulu Ramadan mana? Pakai-pakai pergi stadium lah ke? Mungkin di stadium tu jalan masuk ke syurga kot. Stadium jalan ke syurga. Surau ni tak pergi jalan ke neraka lah. Surau masjid dah jadi macam jalan ke neraka. Ni hufatun nar bil makarih wa hufatul jannatu bil makarih wa hufatun nar bil syahwat. Syurga dikelilingi oleh perkara yang ditegah, tak disukai hawa nafsu di dunia ni sebabnya, dan manakala neraka tu disukai hawa nafsu. Manusia memang suka seronok, suka enjoy, tapi tak tahu semua itu mendekatkannya ke neraka. Jelas pada kita bahawa mencari pendapat ulama yang paling mudah dan mengikut pendapat manusia ramai yang jahil, satu perbuatan mengikut hawa nafsu, ikut majoriti yang jahil, itu perbuatan hawa nafsu. Hak dalam hadis kata alaikum bisawadil azam wa idza ra'aitumul ikhtilafa fa'alaikum bisawadil azam. Bila kamu tengok banyaknya perselisihan ulama dalam urusan agama, adalah kamu pegang suara majoriti ulama dan majoriti umat Islam yang alim. Bukan ikut majoriti yang jahil. Sekarang ni kita ikut majoriti yang jahil, buat keputusan. Ikut majoriti yang jahil, itulah ikut keputusan hawa nafsu. Allahu Akbar. Sesungguhnya telah berlaku ijma' di kalangan ulama muktabar bahawa haram hukumnya bertindak sembrono dalam mengeluarkan fatwa. Mufti dia ada adab. Mufti kena ada adab, kena ada syarat. Mufti negara kita ni 14 buah negeri, 14 orang. Lepas tu kes hukum berkabung mutafakur pun macam-macam jadi rojak. Mufti tu kata harus, mufti ni kata sunnah, ada mufti pulih kata haram. Bid'ah, Nabi tak buat. Tafakur ni ambil daripada amalan bukan Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tu pun urai pun tak habis. Tashabbaha ni dia sudut i'tiqad. Siapa yang sama dengan orang kafir, dia tu jadi orang kafir lah. Sama dia sudut i'tiqad. Kepercayaan dia pada Tuhan dia. Sama. Kita sama ke? Kalau sama, ya. Orang Islam, kepercayaan orang Islam ni dia sudut ketuhanan sama dengan Yahudi. Yahudi kata Allah ada mata, ada tangan, ada kaki, ada betis, ada telinga. Kristian berkata Allah ni ada 3. Kalau kita ikut doktrin akidah mereka, sama
sama. Tak pun turut jadi kafir, sama dari sudut kekafiran, kekufuran, iktiqad. Satu lagi, sama dari sudut ibadat. Kita orang Islam, nama kat penalan surat beranak. Kita pergi semayang kat gereja agak. Kita jadi orang kafir. Hak ni sama-sama ke? Kalau kita pakai baju warna hitam, kita pakai baju warna hitam, Yahudi pakai baju warna hitam, Kristian pakai baju warna hitam. Kita jadi Yahudi Kristian ke? Ayah. Yahudi bawa masjid, kita bawa masjid, Kristian bawa masjid. Kita pun bawa masjid. Jadi Kristian. Puyo. Nah ya, kawan. Kita pakai seluar t-shirt, pakai tie, pakai coat. Yahudi pun pakai gitu, Kristian pakai gitu juga. Kemudian orang Yahudi yang mula pakai coat ke tie ke, jadi kita pun pakai gitu juga. Jadi Yahudi dah. Tasyabuh juga tu. Tasyabuh dari sudut apa? Tasyabuh yang dikatakan fahuwa minhum, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tengok man tu apa? Man tu. Fahuwa tu apa? Kalau kita nak kata wajah persamaan tu sama dari sudut i'tiqad, sama dari sudut kepercayaan ataupun amalan agama, sama dari sudut kebetulan, tak kira. Kalau nak kira sami Buddha, Amitabha, pegang biji tasbih tu, Amitabha. Cukup kepala botak, lepas tu pakai kain tak jahit. Kita ni cukup kepala botak pergi umrah. Lepas tu kita lepas umrah, lepas kita solat sunat tu, kita pun zikir subhanallah. Kita zikir subhanallah, dia tu zikir Amitabha. Qanima. Orang Buddha dia zikir itu. Sama. Rupa tapi tak sama. Kita pakai tak jahit, kami pakai tak jahit. Kita cukup kepala botak, pergi buat haji, buat umrah. Dia cukup kepala botak, tak berhaji, tak buat umrah. Kalau buat ibadat pun dia punya cara kod lain, kita cara kod lain. Dia pegang biji tasbih, kita pun pegang biji tasbih. Cuma dia sebut nama Tuhan dia, Qanima, Mitabu. Kita sebut Allah. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Beza, lakum dinukum waliyadi. Apa masalah? Tak reti. Mufti pelih bukannya orang reti. Mufti pelih bukan orang alim. Bukan nak memperlekeh, nak jelaskan dia punya teks. Tak percaya, mufti pelih, kontak Ustaz Zamihan. Mufti pelih. Kita discuss. Nama seorang. Ustaz Zamihan ni pegawai JAKIM, debat dengan mufti pelih. Ada berani. Ni bukan soal berani tak berani, soal fatwa sembrono. Haram ni. Ulama jelaskan, haram memberi fatwa secara sembrono. Maksudnya dia jadi mufti, dia ada syarat-syarat dia. Alim, faqih, mutamakin, mutabahir. Dalam setiap disiplin ilmu, akidah, fiqh, tasawuf, hadis, tafsir, ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Supaya kita boleh faham ibarat dengan baik. Ni buat PhD, buat master, boleh jadi mufti. Sebab apa? Menteri Besar Cadang. Buat apa? Sultan perkenan. Patutnya Tuanku Sultan, dia kena dapat nasihat agama. Kenapa jawatan mufti itu tidak dibuat secara semula? Kita select orang yang paling alim, cari 20 orang, 30 orang, baca kitab-kitab lama, bahaskan ibarat dia, tanya tu, tanya ni. Bila ikut key performance indicator kita tu, maka kita ambil dia sebagai mufti. Kenapa tak buat gitu? Atau syarat mufti kena berlari 100 km. 100 km mati dulu. Syarat nak jadi mufti tu kena lari 100 meter. Lari 100 meter, lepas tu jogging 5 km. Nak tahu sihat tubuh badan. Sebab al-aqlu salim fi jismi salim. Akal yang sihat pada tubuh badan cegah. Ni darah tinggi, cimani, paru-paru berair, lemah jatuh, macam-macam. Macam mana nak baca ibarat kitab, nak faham, nak bahas, nak ulas, nak istinbat ahkam min adillati syar'iyyah. Kalau tidak ada kudrah, tak sihat. Tengok hadis labu, tengok Quran labu, tengok usul tak apa nampak. Waktu yang pergi cakap haram berkabung dan juga bertafakur kerana tasyabuh dengan orang kafir. Mudahnya keluar hukum sebab jiwa tak bertakwa pada Allah. Kita nak kata halal haram, tak ada dalil, tak ada fakta pun. Kalau ada dalil-dalil yang umum. Kalau gitu, habis dah. Orang kafir pergi pasar tani, Yahudi ada pasar tani, kita pun buat pasar tani. Jadi haram pasar tani kita. Yahudi buat supermarket, kita pun pergi beli kat supermarket ke, contohnya lah Tesco ke, Jaya ke, apa supermarket yang dimiliki Yahudi, Safeway ke, besar-besar, kita pun pergi beli situ. Jadi kafir ke kita? Ni kita kata tak faham gambaran sebenar.
pada sesuatu isu. Karena itu dalam qawaid fiqh sebut al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Kita nak memutuskan hukum satu perkara tu mesti ada gambaran berkaitan dengan perkara berkenaan. Contoh kalau kita nak kata berkabung. Apa maksud berkabung? Apa definisi berkabung? Membaca dalam kitab fiqh nak menjelaskan tentang hukum wajib, sunat, haram, makruh, nak bawa dalil-dalil, menghuraikan dalil dan akhir sekali beri pencerahan hukum tu, mesti dibahaskan oleh ulama fiqh definisi dia. Lughatan wa istilahan. Definisi dia dari sudut bahasa dan istilah. Tafakkur, apa maksud dari sudut bahasa dan istilah? Tafakkur sendiri itu lafaz yang telah diislamisasikan. Tafakkur tu dah bahasa Arab. Nampak Islami dah. Afala ta'qilun tu tafakkur. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin tu tafakkur. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tu tafakkur. Wa fi anfusikum afala tubsirun tu tafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Tu tafakkur. Banyak ayat-ayat yang itu tafakkur. Ni hak Nabi sebut lagi. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah fatahlaku. Riwayat Baihaqi. Naklah kamu berfikir pada makhluk ciptaan Allah, jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Jadi tafakkur tu maknanya berfikir. Fikir sejenak. Hidup ni ada mati. Dosa ni ada pahala. Syurga ni ada neraka. Dunia ni ada akhirat. Fikir. MH370 hilang. Itu juga kita ni akan hilang. Yang kekalnya ya berkawan rabbika dzul jalali wal ikram. Tak nak fikir gitu. Ada akal sekilo tak nak fikir gitu. Tak betul. MH17 tu meletup tembak, mati penumpang-penumpang dia tu. Dan hidup mati. Itu sunat Allah. Kita bukan hidup selama-lamanya, mana hidup selamanya. Kita akan mati. Mati Allah dah sebut dah dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua tu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan bagi kamu. Khalaqal mauta, mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum. Satu kapal terbang tu Allah yang cipta hidup mati mereka. Kita pun Allah cipta hidup mati mereka. Hari ni mereka jatuh kapal terbang, tembak mati. Dan kita tengok jenazah mereka, kai kapal mereka, liang lahat mereka, orang bersedih tentang mereka. Satu hari nanti orang bersedih tentang kita. Orang nampak jenazah kita, orang nampak mayat kita, orang nampak kesedihan keluarga kita. Jadi salah. Yang penting sekali apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, hidup mati, nikmat, baik, buruk ni untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang paling berkualiti amal ibadahnya? Mufti polis dia kena baca ayat ni banyak kali, baru dia reti apa maksud tafakkur. Baca ayat-ayat tadi banyak kali. Nak jadi mufti tak reti. Ini yang kita keluarkan hukum secara sembrono. Betul sama-sama sekarang ni, orang lulusan bahasa Arab boleh jadi mufti. Orang lulusan keluarga Islam boleh jadi mufti. Akhir sekali jadi mufti sejuk. Bukan kita niat nak menghina mufti. Mufti tak ikut spesifikasi yang diharapkan. Apatah lagi untuk mentalami dalil-dalil agama dan mengelola hukum dari dalil-dalil berkenaan dengan wajar dan tepat. Supaya dia membimbing masyarakat dengan hukum-hukum yang benar ke arah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak kata berkabung dengan tafakkur tu kita menyamai orang lain, mana boleh. Yahudi pun ada berkabung, Kristian pun ada berkabung, Buddha pun ada, Hindu pun ada berkabung. Tapi dia cara dia, kita cara kita. Sebab apa? Sebab berkabung ni dia perasaan hati tau. Berkabung ni kesedihan, berkabung ni muhasabah, berkabung ni qada dan qadar. Kalau kita panggil suratan takdir dalam kehidupan tu, ada dalam Hindu, ada dalam Buddha, ada dalam Kristian, ada dalam Yahudi pun. Manusia tak boleh lari daripada sedih. Dan dalam Quran apa sebut? Apa nama ni? Nabi SAW pun bersedih. Dan Abu Bakar pun sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Dan apa digambarkan juga
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada perasaan sedih tu, tapi tidak terlalu membelenggu diri mereka kerana dijaminkan oleh Allah. Dalam sejarah-sejarah kitab-kitab sirah disebutkan amul huzni. Nabi SAW hadapi tahun tu dikategorikan sebagai tahun perkabungan. Amul huzni, tahun kesedihan. Kerana wafatnya bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib. Wafatnya Khadijah binti Khuwailid, isteri tercinta. Dan lebih teruk lagi Nabi bersedih sebab apa? Sebab umat Islam minoriti ketika itu yang beriman pada Allah dan baginda SAW itu diseksa, ditindas, disekat, ditangkap dan ada yang terbunuh. Jadi tahun itu dinamakan Amul Huzni. Beberapa bulan daripada tahun itu barulah baginda digembirakan oleh Allah dengan menjelajah ke angkasa melalui peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Itu dikatakan tahun perkabungan. Walhanya kalau kita bahas dalam bab fiqh, berkabung ni ataupun dalam bahasa Arab ihdad ni disebutkan dalam kitab-kitab fiqh khusus bagi wanita, terutama wanita yang kematian suami. Iddahnya 4 bulan 10 hari, tapi perkabungan si isteri itu 3 hari. Sedihnya 3 hari. Dalam tempoh tu wanita tidak boleh memakai pakaian yang menarik perhatian orang, kala-kala yang terang, disunatkan pakai yang suram, yang gelap, yang tidak menarik perhatian orang lah. Dan kalau dia pakai gitu jadi fitnah. Itu juga kena jaga pergerakan dia, kecuali keperluan asasi lah. Dalam tempoh iddah dan tempoh berkabung tu dia boleh buat keperluan-keperluan asasi, makan, minum, kepentingan dia. Tapi tak boleh lah nak pergi haji, pergi umrah, nak melancong ke apa, tak boleh lah tu. Nampak tak? Tu. Tapi tak salah juga bagi kumpulan lelaki yang berkabung di sebalik kematian ahli keluarga, sanak saudara mereka. Juga dalam tempoh 3 hari juga. Ada masalah pun. Enggak kita ni kita kata kita sama saudara Islam. Kita sama saudara Islam. Kita sama saudara Islam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalil jasadi wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil huma wa sahah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam ni dengan Islam yang lain diumpamakan sebagai satu jasad. Bila sakit satu anggota, turut sakit anggota badan yang lain dalam jasad yang sama. Perumpamaan ini dari sudut tarahumihim, dari sudut kasih sayang satu sama lain. Tawasulihim, dari sudut perhubungan silaturahim. Tawadihim, dari sudut mawaddah, kasih belah antara seseorang dengan seorang yang lain. Enggak kita pun begitu juga. Walaupun bukan saudara mara kita, tapi dia saudara se-Islam. Dia saudara se-Islam kita. Hak dia tak tutup aurat, pakai pramugari, pakai ketat-ketat tu dosa dia dengan Allah. Dia semayang, dia tak semayang, kita pun dah tahu. Tapi tak boleh nak buat hukum gitu. Hak dia serve arak tak serve arak ke flight tu ke flight lain. Hak dosa-dosa dia tu biarlah dosa peribadi dia dengan Allah. Tapi hak kes yang besar tu pesawat ditembak, jatuh daripada ketinggian yang tinggi, itu amat mendekat kita kan. Dan kita bencikan orang yang berlaku zalim menembak pesawat berkenaan. Perasaan tu kena ada sebab melibatkan saudara se-Islam kita. Jadi keluarga mereka sedih, kita pun rasa sedih. Salahkah kita bersedih itu? Bersedih itu adalah berkabung. Dalam perkabungan tu kita fikir, kalau berlaku orang kita tak kata apa, kalau berlaku pada kita tu kita tafakur. Bukan tafakur macam Kristian. Saya tanya orang Kristian, Mr. Gary Albert, pegawai KDN. Saya tanya hari berkabung semalam. Kata Gary, you Kristian? Kristian, you semayang? You kalau ada kematian saudara-saudara you macam mana you buat? You tafakur Ustaz. Tapi dia kata moment of silence. Duduk sekejap ya. Bertafakur-tafakurnya kosongkan fikiran, dia kata. Kosong fikiran, kosong hati, tak fikir apa-apa. Tafakur, pejam matanya. Kita tafakur baca Quran, kita tafakur istighfar, kita tafakur dengan tahlil, kita tafakur dengan doa selamat. Dia cara dia, kita cara kita. So kita tak tanya lagi tafakur Yahudi macam mana. Kalau kita tengok tafakur Buddha tu, ambil colok. Ambil colok. Lepas tu jemput budak-budak kecil, duduk ramai-ramai sama duduk nangis.
Itu dia punya cara. Kita cara lain. Nampak tak? Tak cerdik lah kita nak kata berkabung dan tafakur ni haram ke, apa nama ni, menyerupai ibadat orang kafir ke, ataupun kita kata Nabi tak buat. Baca ayat Quran habis dulu. Nabi sedih tak dengan kematian para sahabat di medan Badar? Sedih. Dan Nabi bersedih tak dalam kematian sahabat dengan jumlah yang banyak di medan Uhud? Sedih. Nampak? Itu kita panggil berkabung, itu kita panggil tafakur. Kalau kita nak bahas pakaian hitam, keserupaan hitam, tak semestinya kita gadai akidah dan syariah kita pada mereka. Nak kibar dari separuh tiang, kibar dari separuh tiang. Masa kematian pun apa bendera Islam tu dikibarkan, tinggallah dibawa ke tanah perkuburan. Ada riwayat yang menyentuh tentang demikian tu. Nak kibar separuh, separuh ke suku, 3 suku ke? Itu benda sampingan saja. Bukannya benda asasi yang menentejahkan hukum. Dah. Ini ya. Bawa keluar secara sembrono. Orang tak ada keahlian untuk nak mengeluarkan hukum, dilantik untuk mufti. Lepas tu bila surat keluar kata mesyuarat jawatan kuasa, mufti boleh menolak amalan bertafakur kerana bertentangan fatwa kebangsaan 1974. 1974 itu berkait dengan bertafakur ditunggu negara. Bak patung, geletak kalungan bunga situ, patung moment of silence itu. Itu betul menyamai Kristian. Kalau Kristian letak bunga dalam kitab Kristian sebut bila mati itu apa nama, letak bunga, letak gambar. Biasa tu ibadat Kristian. Itu okey ditunggu negara. Bertafakur cara Kristian tunggu negara, memang fatwa kata haram. Hak ni kita bertafakur cara kita. Tak, bagus juga kadang-kadang TV buka Al-Fatihah, buka doa timpa musibah, doa tolak bala. Dah, radio pun begitu juga. Okey, apa yang sebelum ni? Duk menyanyi je. Cara tu terselah, berbeza. Jadi haram hukumnya bertindak sembrono dalam mengeluarkan fatwa dan menyimpan dari pendapat yang sahih lagi rajih. Memang ambil pandangan yang lemah, yang terpencil tak boleh. Maka wajib ke atas setiap ulama mujtahid. Ulama mujtahid dalam kriteria kita, ulama mujtahid ni kena hafal 100,000 hadis, bersanad, bermatan dan mengetahui disiplin ilmu hadis dengan sempurna. Baru mujtahid. Sekarang tak ada mujtahid. Dr. Yusuf Qadawi bukan mujtahid. Apa kita kata? Hatta Dr. Wabah Zahili pun bukan mujtahid. Dia ikut ulama mujtahid ya. Ada pun benda-benda baru berlaku tu, ni kita mesyuarat jawatan kuasa fatwa. Mesyuarat benda-benda. Jadi kita keluarkan fatwa pun bukan bersifat mujtahid. Mujtahid ni dia cipta satu kaedah khusus. Dia ada dalil, menganalisa dalil, dan dia boleh keluarkan satu metodologi penentu sahan pada dalil-dalil berkenaan. Apa lagi nak bahas status pendalilan tu, kuat ke tak kuat ke, lemah ke apa ke semua. Dia ada kaedah khusus, bukan ambil kaedah orang. Kita ni ambil daripada kitab tu. Kitab ni ibarat kita analisa. Bukan kita mujtahid. Kita apa nama ni, analisis ya. Ataupun kalau kita buat persatuan ulama dunia, atau kita lantik diri kita sebagai pengurusi. Apakah kita dikira sebagai ulama mujtahid zaman ni? Tak juga. Atau di Azhar pun, ulama Azhar pun tak claim mereka tu sebagai mujtahid. Tak ada salah. Tak claim mereka tu akulah ulama mujtahid. Aku Syekh Azhar. Akulah ulama mujtahid. Tak pun. Allahu Akbar. Maka wajib ke atas setiap ulama mujtahid mencari dalil yang tepat dalam mengeluarkan satu hukum. Itu kewajipan mereka lah. Dan wajib pula atas setiap muqallid, pengikut, mengikuti dalil yang sahih lagi rajih dalam lingkungan mazhab imamnya. Kita Syafi'i, kita ikut pandangan terkuat dalam kalangan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan marilah kita ikuti beberapa pandangan ulama mengenai hal ini. Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Al-Bayan Al-Ilmi wa Fadluh mengatakan, apabila anda mengambil setiap pendapat yang paling mudah dari kalangan orang alim, maka terkumpullah segala kejahatan.
Katanya lagi, ini adalah ijma' ulama. Ini kesepakatan para ulama. Kita ambil pandangan-pandangan yang paling mudah, paling santai, paling cocok dengan kita. Maka terkumpullah kejahatan pada diri kita. Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhazzab mengatakan, sekiranya seseorang itu dibolehkan mengikuti apa yang dikehendakinya. Nak ikut agama, ikut nafsu. Dan secara perbuatan ini akan membawa pada keinginan bagi mencari keringanan dalam mazhab. Ambil hak paling mudah. Perbuatan ini sebenarnya hanya menurut hawa nafsu. Seorang itu akan mudah memilih antara halal dan haram, wajib dan juga harus. Hak paling mudah bagi kita apa? Kita suka kahwin ni, kita suka kahwin. Kahwin mut'ah. Kahwin mut'ah. Kata jumhur ulama, ijma' ulama kahwin yang 4 kita kata, aku nak kahwin 10. Kata ikut aku Lagi kita kata kahwin 10 tu ada dalil dia, ada ijtihad dia. Bila kita nak buat benda yang batil, yang ikut kesukaan nafsu kita, kita kata ada dalil lah, ada ijtihad apa yang ulama kitab tu kitab ni. Bila kita tak suka, tolak mentah-mentah. Perbuatan ini boleh membawa pada turunkannya tuntutan taklif. Jadi wajib, sunat, harus, haram, makruh tu turunkan satu persatu. Kata-kata yang senada juga diluahkan oleh Imam Hafiz Ibn Salah di dalam kitabnya Adabul Mufti wal Mustafti. Ini persediaan untuk menjadi seorang mufti dan memberi fatwa. Imam Nawawi, Imam Ibn Salah ni adalah guru, salah seorang guru kepada Imam Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi sekali lagi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhazzab menegaskan, Imam Nawawi ini dia menulis kitab yang terakhir, Majmu' Syarhul Muhazzab. Kita dapat menyempurnakan kitab ni dan dia meninggal, dan kemudiannya kitab ini disempurnakan Takmilatul Majmu' oleh Syekh Najib Muta'in. Syekh Najib Muta'in seorang ulama Mesir. Jadi kalau kita tengok ada pembatas antara Imam Nawawi rahimahullah yang mengarang kitab tu, dan ada juga penyempurnaan pada kitab Majmu' tu Syarhul Muhazzab oleh Syekh Najib Muta'in. Juga tak lagi daripada metodologi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi sekali lagi dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhazzab menegaskan haram hukumnya bertindak sembrono dalam memberikan fatwa. Kita bermudah-mudah. Kita ambil mudah dalam beri fatwa. Haram hukum dia. Malah haram juga bagi mereka meminta fatwa daripada orang yang bersikap sembrono, orang yang tak warak. Kita ambil fatwa dari kalangan orang yang tak warak. Senang-senang tanya hukum. Ustaz ni apa hukumnya? Bid'ah. Ustaz berkabung berguna bid'ah. Ustaz, apa hukum tafakur? Nabi tak buat. Tasyabuh biqaumin fawamihu. Orang beri fatwa juga haram, dan orang yang meminta fatwa juga haram. Sebab orang ni bukan hak dia untuk memberi fatwa. Istafti qalbaka wa in aftauka. Berilah fatwa dulu pada hatimu sebelum kamu beri fatwa pada orang yang mohon fatwa pada orang lain. Tu kita mudah-mudah ya. Senang aja. Kalau dia ikut style Wahabi, bid'ah. Bid'ah. Apa hukum mendengar suara tiap? Bid'ah, haram, Nabi tak buat. Apa hukum pakai baju hitam pada hari perkabungan Malaysia? Bid'ah, Nabi tak buat. Apa hukum tafakur? Bid'ah, Nabi tak buat. Apa hukum makan nasi lemak? Bid'ah, Nabi tak buat. Nasi lemak okey. Apa hukum minum teh tarik? Bid'ah, Nabi tak buat. Boleh teh tarik okey buat. Bab masuk perut tak bid'ah lalu. Baklah kena kata orang, kita tak setuju, kita tak jumpa dalil. Saya tak jumpa. Setahu saya tak jumpa dalil tentang berkabung. Setahu dia. Dia mengaji kat mana? Tahu. Dia belajar kat mana? Tak tahu pun. Kitab mana yang dia telusuri tak tahu pun dia boleh jawab. Setahu saya. Padahal memang tak tahu pun. Tapi nak juga jawab. Allahu Akbar. Allamah Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat mengatakan, sesungguhnya mengikut perkara yang paling mudah dalam mazhab itu membawa kepada pegangan yang tidak berdasarkan pada dalil syarak. Ikut nafsu, tak ikut dalil syarak lah. Sesungguhnya Ibn Hazm menyatakan telah berlaku kesepakatan secara ijma' bahawa perbuatan sedemikianlah fasik, yang kejahatan dan tidak halal. Kita tengok lagi. Bagi Syekh ni, perkataan Imam Syatibi, pegangan yang tidak berdasarkan dalil syarak, bermaksud dalil yang tidak muktabar. Dalil yang tidak benar. Contoh, bagi mereka yang tidak salat, mereka pergunakan satu ayat, fawailul lil musallin. Kita tanya, Mak, kenapa tak semayang ni? Dia kata, aku semayang pun celaka juga, apa aku tak semayang?
Tak habis masa, tak habis tenaga, tak perlu pergi masjid surau, tak habis air, ambil wuduk, biar aku tak semayang. Kenapa? Itu Quran sebut. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang semayang. Jadi semayang pun celaka, baik aku tak semayang. Dia dalil ada, tapi dia manipulasi. Itu yang panggil dalil tak muktabar. Macam tadi ya. Dia nak kata berkabung bertafakur ni sebagai haram menyerupai adat orang Kristian Yahudi. Dia baca man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum tu. Hadis tu ada tapi tak muktabar. Tak digunakan hujah bagi kita nak membid'ah, nak mengharamkan sebab hadis umum sedangkan kes berkabung dan juga tafakur melibatkan soal yang khusus yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan cara untuk kita lakukan kedua-dua perbuatan berkenaan. Kadang hukum tu betul, cara buat tak kena. Kadang menyambut hari raya tu sunat lah, tapi menyambut hari raya dengan pakai ketak, sendak, tingkap, nampak orang, jadi haram. Itu dia. Menyambut tetamu tu sunat. Kalau kita kata tapi kalau orang yang datang bertamu rumah kita tu tutup aurat pun tidak, dia pun ikhtilat laki perempuan, jadi haram pula. Betullah kita kata yang betul sekali al-fiqh, kefahaman kita tu untuk kita laksanakan perintah Allah dengan sempurna. Ini adalah satu contoh pendalilan yang salah. Imam Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitabnya, tengok Fawailul lil musallin, salah lagi kita nak berdalil dengan tu. Bila kita kata mak kenapa tak semayang ni, dia kata semayang buat apa, semayang pun celaka. Nah kan dia baca ayat Quran baru tafsiran ayat dengan ayat tu ada belakang tu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Orang yang celaka semayang dia macam mana? Yang lalai dalam solat, yang lalai di luar solat, hidup, makan, minum, kerja, bini, beranak, untung, rugi, bisnes, sampai tak semayang, celaka. Ini pandangan jumhur ulama. Yang maksud celaka yang kedua ialah celaka dalam salat. Dalam salat dia, dia ingat dunia. Dalam salat dia fikir dunia, dia fikir nafsu. Pun celaka juga. Tapi make sure dia punya kelalaian lebih tinggi daripada ingatan pada Allah. Ni orang yang salat tak yang Nabi sebut apa nama ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan barang sesiapa yang salat tidak mendapat manfaat apa-apa daripada salatnya kecuali penat dan lelah sahaja. Inilah. Maknanya banyak kelalaian. Solat dia tu secara zahirnya, tapi hatinya banyak kelalaian. Itu maksud yang kedua pada allazina hum an salatihim sahun. An salatihim di luar solat, an salatihim bermaksud dalam pelaksanaan solat sendiri dia lalai. Allazina hum yura'un, dan orang yang mendapat kecelakaan dalam solat juga ialah solat ditunaikan dengan niat untuk menunjuk riak. Itu dia celaka juga. Kemudian yang ketiganya allazina hum yura'un wa yamna'un. Orang yang suka nak buat baik, menerima kebaikan dan melarang kebaikan. Wa yamna'un al-ma'un. Orang dapat kecelakaan solat juga suka nak buat baik, menerima kebaikan orang dan melarang orang daripada melakukan kebaikan, beri bantuan sumbangan. Tengok ni. Ini yang didetailkan maksud fawailul lil musallin. Orang sekarang ni dia baca ayat Quran, dia diturunkan pada orang kafir, dia terjemahkan dan kenakan pada orang beriman. Sesuatu yang tak betul. Dalil betul tapi dia letak bukan pada tempatnya. Sebab dia tak tahu dari sudut hukum fiqh dan pendalilan. Dia nak bicarakan tentang hukum fiqh, wajib sunat, haram makruh, ilmu usul fiqh dia tak belajar. Maka dia letak dalil hukum ikut dalil aja. Kok suka. Baik, sikit lagi. Imam Hafiz Zahabi dan kitabnya Syiar A'lam Nubala mengatakan barang siapa yang mencari kemudahan dalam mazhab dengan kekeliruan ulama mujtahid, maka tipislah agamanya. Iza zullatul alim zullatul alam. Bila tergelincirnya kaki alim ulama, maka gelincirlah faham agama di kalangan masyarakat. Ni kenapa kita kata masyarakat kita ni banyak benda maksiat, salah laku dan sebagainya, sebab alim ulama kita ramai yang merepek.
Zullatul alim, zullatul alim. Bila tergelincirnya kaki para alim ulama, masyarakat berada dalam kerosakan. Ya. Tak berani nak tegur lah. Lebih-lebih lagi dalam jaringan Malaysia ni, dalam sistem demokrasi dan politik kepartian, payah nak tegur. Bila ulama PAH menegur, ulama UMNO tak terima, orang UMNO tak terima. Bila ulama UMNO menegur, orang PAH tak terima, orang UMNO tak terima. Jadi kita ni, ustaz alim ulama yang tak ada parti, lagi payah nak terima. Tapi insya-Allah lah, wal ikhlas an yu'afiyaka bainahuma. Antara riak dan syirik, ubat kita ikhlas. Kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia berkata benar walaupun baik. Berkata benar di akhir zaman ni memang menjadikan kita tak popular. Tapi tak popular pun tak apa. Kita sampaikan kebenaran. Kerana paling besar sekali amanah kita dengan Allah. Akhirat nak jawab apa? Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Auza'i, Imam Auza'i rahimahullah dan lain-lain yang berbunyi, sesiapa yang mengambil pendapat ulama Mekah tentang kebenaran nikah mut'ah sinonim dengan pengikut Syiah, pendapat para ulama Kufah tentang harusnya arak nabis, dan pendapat para ulama Madinah tentang nyanyian, serta mengumpul pendapat ulama Syam, dulu Syam, sekarang ni pecah, Jordan, Palestin, Syria, Lebanon, tentang maksumnya khalifah yang 4, maka sesungguhnya dia telah mengumpul kejahatan. Kita ambil datangkan fitnah saja. Boleh belakang kita. Nikah mut'ah. Ada pandangan ulama Mekah nikah mut'ah. Lepas tu, ada pandangan ulama Madinah bolehkan kita berhibur, menyanyi-nyanyi. Lepas tu, ada pandangan ulama Kufah tentang boleh minum arak. Ada tentang pandangan ulama Syam ni. Khalifah yang 4 tu maksum. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni maksum. Sudah. Akhir sekali jadi bengong. Dia ikut kita. Orang pun panggil kita tokoh kontroversi. Demikian juga bagi mereka yang menghalalkan jual beli riba. Benda wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kita pun pergi pusing sana pusing ni. Bab kita jadi penasihat syariah bank. Kita jadi panel penasihat bank. Waktu bila CEO ke pengurusi bank ke nak lancarkan produk tu produk ni, margin keuntungannya besar. Lepas tu ada ketidakpatuhan pada syariah, maka CEO bank ke, pengurusi bank ke, suruh kita pusing sana pusing sini, cari dalil sana, cari pendapat sana pendapat sini, kita pun buat lah. Sebab itu satu kejahatan, nak menghalalkan jual beli riba. Lepas tu nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni mudah, murah dan cepat. Talak bid'ah, mentalakkan isteri dalam keadaan haid. Talak jatuh. Tapi hukumnya haram dan berdosa lah. Tunggulah isteri lepas haid dulu, baru jatuh talak. Tunggulah isteri tu lepas bersalin dulu. Barulah jatuh talak. Ini kejam sangat. Allahu Akbar. Semua ini membawa kepada kehancuran. Hancur agama. Tak ikut disiplin langsung. Marilah kita mohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hafiz Taqiyuddin Subki dalam fatwanya mengatakan bagi mereka yang mengambil pendapat yang mudah dalam mazhab, mereka akan menikmatinya dengan sedap. Kerana sebenarnya mereka mengikut hawa nafsu dan bukan mengikut agamanya. Bagi saya, bagi Syekh Hasan ni, pendapat ini merangkumi sikap setengah kita memilih pendapat ulama paling lemah dan ringan dalam satu mazhab yang dikira sesuai dengan cita rasa mereka. Tatabba'ur raha. Sebenarnya. Sebenarnya ikut nafsunya. Bukan ikut rusah yang betul, ikut syarat, ikut piawaian dia, ada ikut hawa nafsu je. Wallahu a'lam. Oh ini. Ada soalan? Ada nak tanya? Ada nak bincang? Lepas solat sunat sama tu, doa sudah dikira solat sekarang. Jadi solat sunat sama tu. Betul? Doa istikharah. Itu sudah dikira solat istikharah. Tak. Itu bukan solat istikharah, itu doa istikharah. Tak. Dan solat istikharah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, penjelasan ulama kita niat solat istikharah. Minta Allah memberi kita pilihan. Cuma pilihan tu sama ada Allah beri dalam solat
atau di luar solat atau di waktu-waktu yang lain tu terpulang. Bukan kata solat istikharah tu kena datang idea, ilham, keputusan tu dalam solat. Dah, terpulang lah. Kadang-kadang ketika kita angkat barang ke, start kereta ke, jadi kita nampak antara dua pilihan. Asik daripada tu. Doa istikharah, doa. Solat, mesti kita niat solat istikharah. Sebab dia kata ini dah termasuk mana yang tak payah buat solat. Tapi sudah berkira. Memang masuk dalam istikharah dalam bentuk doa, tetapi yang lebih afdal, lebih kuatnya dengan solat. Sebab solat tu ibadat yang lengkap berbanding doa. Lagipun doa hanya sebahagian dari solat. Solat ni cuma solat sunat je. Jadi kenyataan ustaz tu tak berapa betul. Patutnya dia galak lah kalau kita ada pilihan antara 2-3 pilihan, kita tunaikan solat istikharah dan kita berdoa istikharah. Okey. Mami depannya kita ada dapat dalam Ya.